Laporan ini dibentangkan bagi memenuhi keperluan penganugerahan CJ dan tamat SIP. Nama saya adalah Syafarizan binti Abdul Samad, merupakan pensyarah utama program Teknologi Maklumat di Kolej Komuniti Arau. Bidang SIP merupakan Teknologi Digital, Mobile Application dan Teknologi. Pakej SIP yang diluluskan adalah secara blok rilis bermula pada 1 Februari hingga 28 Februari 2024. Tempat sangkutan adalah di Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Perlis, SSTP. SSTP mempunyai prasarana termaju dengan kemudahan layar hijau terbesar, peralatan multimedia terkini, kit mikrobotik, AR dan VR. SSTP juga terlibat dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media terkini, dan SSTP mengurus dan memantau aspek sumber teknologi pendidikan secara analog dan juga digital. Secara ringkasnya, carta organisasi bagi SSTP mempunyai ketua penolong pengarah di mana terdapat 4 unit di bawahnya, iaitu unit pengintegrasian, unit media pembelajaran, unit pembangunan PSP dan unit khidmat pengurusan. Bagi set bidang SIP adalah teknologi digital yang melibatkan kursus mobile application dan teknologi. Penyataan CLO adalah membina antarmuka mudah yang menghubungkan aplikasi mikropengawal dan juga sensor. Bagi metod statement ini, penumpuan adalah lebih kepada aplikasi web-based sebagai antarmuka, iaitu dengan menggunakan MacBlock atau MBlock. Sementara aplikasi mikropengawal adalah melibatkan Arduino Nano yang diaplikasi terhadap penggunaan mikrobotik dan juga Reka Educate. Sensor terdapat dalam aplikasi Reka Educate melalui projek yang akan ditunjukkan nanti. MBlock merupakan antarmuka pembangunan pengekodan yang direka khusus untuk pembangunan pengajaran dan pembelajaran. Jika di kolej terdapat persamaan, iaitu pelajar juga didedahkan dengan kit pembelajaran yang berasaskan aplikasi web-based. MBlock secara asasnya mencambahkan lagi pengetahuan kepada aplikasi web-based dan juga sebagai penambahan aktiviti kepada pembangunan coding yang lebih mudah dan mesra pengguna. Terdapat 295 device library bagi pengekodan MBlock yang boleh digunakan untuk mengasah kemahiran pengekodan mikropengawal serta kefungsian yang berbeza yang boleh diterokai. Menerusi MBlock, terdapat kit pembelajaran yang dibina menggunakan mikrobotik. Apakah mikrobotik? Mikrobotik merupakan robot berautonomi yang direka untuk mengesan dan bergerak secara automatik dan berautonomi mengikut garisan putih dan hitam serta fungsi mengesan halangan untuk menggerakkan objek. Secara umumnya, kit ini melibatkan gabungan 4 elemen pada mikrobotik, iaitu struktur mekanikal, pergerakan mekanikal, perkakasan elektronik dan pengaturcaraan perisian. Gabungan kesemua elemen ini membolehkan setiap perkakasan elektronik yang telah diprogramkan dengan kod pengaturcaraan berfungsi sebagaimana yang dikehendaki. Sementara, Reka Educate merupakan device mekatronik yang telah diaplikasikan dengan aplikasi teknologi komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal bagi sesuatu peranti. Kit ini juga melibatkan fungsi mekatronik yang terdiri daripada 4, iaitu sistem kawalan dan pengaturcaraan, elektronik, mekanikal dan juga elektrikal. Namun, ciri terpenting bagi kedua-dua kit adalah mikropengawal yang digunakan. Arduino Nano merupakan peranti mengendalikan fungsi teras seperti mengawal penggunaan perkakasan elektronik lain yang bersambung dengannya, menganalisis data dan juga melaksanakan fungsi logik. Mikrobotik
menggunakan mikro pengawal Arduino Nano yang berperanan sebagai otak untuk mengawal keseluruhan perkakasan dan juga pergerakan robot. Projek menggunakan Microbotic dan Reka Educate. Ini merupakan antara contoh koding menggunakan M-Block. Secara umumnya, pembangunan koding boleh menggunakan block-based editor ataupun Python editor. Liter ini membolehkan Microbotic menghasilkan bunyi ringkas iaitu menghasilkan satu nada pada satu masa. Pembas yang terdapat pada Microbotic yang menghasilkan nada ini menggunakan aplikasi Arduino Nano dan boleh dijadikan sebagai alat penggerak. Sementara, untuk projek Moving Straight melibatkan pergerakan bebas Microbotic tanpa mengikut garisan. Microbotic bergerak bergantung kepada kelajuan dan arah motor. Kadar kelajuan dan jangka masa boleh disetkan menggunakan koding M-Block. Bagi projek ini, Microbotic bergerak tanpa mengikut garisan. Pergerakan ini menggunakan motor pada Microbotic yang boleh berputar mengikut arah jam atau lawan jam. Motor ini juga menggerakkan atau memacu Microbotic mengikut kelajuan yang ditetapkan. Bagi projek mengikut garisan ini, Microbotic bergerak secara berautonomi dengan menggunakan coding line tracer time. Microbotic akan membuat pergerakan mengikut masa yang telah ditetapkan dan mengikuti garisan hitam sehingga mencapai tempoh masa maksimum. Pengesan yang terdapat pada bahagian hadapan Microbotic memancarkan cahaya infrared yang mengesan permukaan berwarna hitam dan putih. Sementara bagi projek Traffic Light merupakan pengekodan pada Arduino yang membolehkan Reka Educate berfungsi seperti penggunaan lampu isyarat lalu lintas. Apabila infrared atau sensor mengesan sesuatu, LED berwarna hijau akan menyala. Untuk menukar kepada kuning atau merah adalah dengan menggunakan push button. Apabila push button 1 ditekan, LED merah akan menyala dan apabila push button 2 LED ditekan, LED kuning akan menyala. Secara keseluruhan, sebagai refleksi, SIP ini mencabar pengetahuan dan kemahiran berbentuk teknikal yang baharu dengan penggunaan web-based application M-Block dan kit Microbotic serta EduReka. Ia juga menambah bahan pengajaran baharu untuk khusus mobile application dan teknologi serta memperkukuhkan pengetahuan asas pengekodan dengan menggunakan mikro pengawal Arduino Nano.
Antara lain yang boleh diperolehi melalui SIP ini, ia juga dapat mencambah pengetahuan asas terhadap elemen AI yang secara tak langsung dipelajari sewaktu SIP dan juga meningkatkan pengetahuan teknikal kepada proses rakaman video menggunakan teknik green screen. Secara kesimpulannya, menerusi SIP, kaedah pembangunan kompetensi dan kemahiran pensyarah melalui latihan praktikal di lapangan mendedahkan pensyarah kepada aspek teknologi serta cara kerja yang boleh diguna pakai. Oleh kerana bidang teknologi maklumat sentiasa berubah dengan cepat dan peluang ini diambil untuk memperkasakan diri dari segi pengetahuan dan kemahiran yang perlu selari dengan peredaran masa. Ini merangkumi aspek teori, amali serta cara kerja yang boleh dimanfaatkan bagi melahirkan pelajar yang sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh warga kerja Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Perlis, pengurusan Kolej Komuniti Arau serta orang perseorangan yang telah banyak membantu dalam menjayakan SIP ini. Terima kasih.